Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Hanif bin Ahmad Munir akan membentangkan buku kegemaran saya yang bertajuk STEM dalam Al-Quran. Nama pengarang buku ini ialah Muhammad Nazir bin Muhammad Khalid. Tajuk buku ini ialah STEM dalam Al-Quran. Buku ini adalah buku ilmiah tentang ilmu sains dan teknologi. Pengarang buku ini ialah pengasas QSTEM Adventures, Pensyarah Kanan, Pusat Pengajian Asasi dan Umum Universiti Selangor, UNISEL. Tema buku ini ialah Sains dan Al-Quran. Buku ini setebal 145 muka surat dan diterbit oleh Mami Happy Group Sendirian Berhad pada tahun 2019. Objektif buku ini ialah buku ini dapat membuka minda kita meneroka ilmu sains dan teknologi berlandaskan dalil dan bukti-bukti kejadian ciptaan Allah. Walau sehebat mana para saintis dan pekaji ilmu membicarakan tentang ilmu sains dan teknologi terkini, masih tidak mampu menandingi kehebatan Al-Quran. Menyingkap perkara ini, sains dan teknologi tidak harus terpisah dari agama. Sebaliknya, ia saling berkait. Sebagai Muslim mempelajari dan mengkaji bidang sains dan teknologi, seharusnya semakin mendekat ke kita kepada Al-Khaliq. Seterusnya, meningkatkan keimanan kepada Allah yang Maha Hebat. Buku ini mengandungi 35 subtopik dan saya akan menguraikan 3 subtopik utama yang saya anggap menarik, iaitu mengenai air hujan, kejadian kilat dan piramid. Dalam bab air hujan, buku ini menerangkan sumber bekalan air hujan berasal dari air hujan yang turun ke kawasan tadahan seperti sungai, tasik dan takungan air. Menurut Quran surah An-Nahl ayat 10, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit kepada kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebagainya menyuburkan tumbuh-tumbuhan di mana kamu mengembalakan ternakanmu. Terdapat pelbagai cara untuk kita mendapatkan air bersih dari air yang telah tercemar, seperti air longkang, air lopak, air laut, tasik dan sebagainya. Antaranya menggunakan kaedah reverse osmosis dan solar distillation. Dalam bab kedua, iaitu kejadian kilat, pula menerangkan dalam keadaan ribut peti terbentuk keadaan elektrik yang besar dalam awan apabila cecair dan zarah-zarah ais mencapai keadaan yang beku dan berlanggaran. Apabila keadaan ini sudah cukup besar, terjadinya percikan api yang besar, elektrik statik. Percikan kilat boleh berlaku di antara awan dengan awan, awan dengan tanah, awan dengan udara. Guru atau peti bertujuan untuk menggambarkan gelombang kejutan bunyi yang berlaku akibat pemanasan dan pengembangan udara yang sangat cepat apabila dilalui oleh sambaran kilat. Fenomena semula jadi guruh ini berlaku pada masa yang sama dengan kilat, walaupun ia berlaku serentak. Kilat tidak dilihat lebih awal dari bunyi guruh, disebabkan cahaya menyebar lebih cepat dari bunyi. Menurut Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 12, dialah yang memperlihatkan kilat kepada kamu untuk menakutkan daripada panahan peti dan memberi harapan dengan turunnya air hujan, dan ia yang menjadikan awan tebal yang berat dengan air. Dalam bab ketiga pula, buku ini menyentuh tentang piramid. Terdapat pelbagai teori bagaimana piramid dicipta. Ada pendapat menyatakan piramid dibina dengan cara batu-batu besar yang dipahat. Ada juga pendapat
piramid dibina dengan campuran batu kapur, lembut dan tanah liat. Menurut Al-Quran, dan berkatalah Fir'aun, "Wahai kaumku, tidak mengetahui Tuhanmu bagimu selain aku. Maka bakarlah wahai Haman untuk tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi agar aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahawa dia, Musa, orang-orang yang pendusta." Surah Al-Qasas ayat 38. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berhubung tentang fenomena dan kejadian alam. Secara khususnya, manusia diminta memikirkan tentang penciptaan alam seperti kejadian langit dan bumi, gitaran air hujan, bukit dan gunung ganang, siang dan malam, serta memahami tabi'i alam untuk diurus dan dimanfaatkan. Kekuatan buku ini adalah kandungannya sangat sesuai dibaca oleh murid sekolah rendah kerana buku ini membuktikan bahawa Al-Quran telah menyingkap tentang ilmu sains dan teknologi sebagai panduan. Ilustrasi yang digunakan juga mampu menarik minat dan kefahaman yang tinggi tentang perkaitan ilmu sains dan Al-Quran melalui surah dan dalil Al-Quran yang diberikan. Setiap bab diberikan QR code agar murid dapat meneroka ilmu sains dan Al-Quran ini lebih mendalam. Kelemahan buku ini adalah murid yang tidak berminat mengkaji tentang sains dan teknologi merasakan isi kandungannya berat untuk difahami dan dikaitkan pula dengan Al-Quran. Pengetahuan sedia ada yang kurang tentang alatan-alatan yang dipaparkan mungkin membosankan murid-murid. Kesimpulannya, saya mengajak rakan-rakan untuk mencari dan mengkaji buku ini kerana kita tidak pernah mengaitkan sains dan Al-Quran. Dengan minat kita untuk mengkaji akan timbul setelah membaca perkaitan sains dan teknologi dalam Al-Quran ini. Jika Muslim sendiri tidak bangga dengan ciptaan pencipta, siapa lagi yang akan perjuangkan? Sekian, terima kasih.